Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya di rumah? Di rumah ada ke? Ada tak yang duduk dalam kereta? Ada. Hari ni tudung sengit sikit. Ya, tudung. Sebab tudung dia tak ada oning-oning. Okey. Okey. Apa khabar anda semua? Kita bertemu lelagi. Kita bertemu lelagi. Itulah. Kita bertemu lagi pada hari Isnin. Biasanya hari Isnin kita akan bertemu buat santai-santai, tapi santai itu berinformasi. Santai berinformasi. Yes, betul. So, okay. Hari ni sebelum kita mulakan, just nak beritahu lah, selain daripada di Zoom, kita juga ada kira online lah, FB Live. FB So Live. boleh share kita punya segmen Cure pada hari ni. Dan actually saya nak welcome juga Dr. Ayah pada ahli Medicare. Ali Zaras, kelab Zaras. Ada yang menonton pada hari ni buat kali pertama. Jadi mungkin kerana baru pertama kali menonton dan kita ni dah popek dah berminggu-minggu kan. Jadi mungkin ada ketinggalan sikit. Jadi malam ni kita cerita lebih sikit lah kot. Cerita lebih sikit. Sebab ada yang ramai yang baru juga ni sebenarnya. Ya. Okey, alright. Jadi seperti mana yang kita tahulah, maklum tajuk kita pada hari ini adalah tentang cure untuk awet muda. Siapa tak nak muda? Siapa tak nak muda? Semuanya nak muda kan. Semua nak muda. Jadi kalau kita bercerita tentang awet muda kan, pentingnya sebenarnya setiap orang menjadi orang yang awet muda. Kerana kalau kita tengok usia seseorang tu, dia tidak menunjukkan sama ada dia muda atau dia tua. Secara kronologi. Kalau macam saya lahir 8 hari bulan 6 1963, secara kronologi umur saya 58. Betul. Tetapi secara biologikalnya mungkin saya lebih sihat daripada orang yang 35 tahun. Saya lebih boleh panjat tangga satu hari 200 anak tangga dekat rumah tu. Yes. Jadi secara biologikal mungkin umur saya 45. Gitulah. Jadi kalau seseorang tu umur dia 35 pun tetapi tenaga dia dah kurang, dia ada banyak-banyak masalah kesihatan, jadi dia bukanlah orang yang awet muda. Itu dia. Dan penting untuk semua orang awet muda. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu dikatakan awet muda, dia adalah orang yang sihat. Bukan kita kata awet muda tu nampak pada penampilan saja. Tengok pada muka je. Tegang lah apa tu semua. Sebab kalau muka ni pun kan sekarang teknologi macam-macam dia boleh buat. Betul. Dia buat macam-macam. Ini boleh tarik sini, boleh tarik sini kan. Boleh mancungkan hidung, boleh buangkan wrinkles. Semua boleh buat. Everything boleh buat. Betul. Tetapi dapatkah kita ni maintain tenaga dalaman kita kalau muka kita tu dah jadi macam artis Korea. Tapi dapat tak kita ni maintain tenaga dalaman yang secara biologikalnya itu sepatutnya pada tahap yang maksimum. Gitu. Betul. Kan sebab ramai orang sekarang boleh buat macam-macam. Orang boleh buat macam-macam. Macam-macam dari segi luaran tu. Dari biologikal. Boleh nak tipu. Betul lah. Jadi kalau kita ni umur kita baru 40 betul kan? 40. Kita tengok kita dah imbalance. Kita dah imbalance. Imbalance macam mana? Kalau dikatakan balance, orang yang dikatakan balance dia semua dalam proportion. Proportion maknanya dia punya badan kan. Dia kepala dia tak lentok macam ni. Tulang dia tak ada bengkok, tak ada bongkok, perut dia tak ada buncit. Bontot dia tak ada tonggek. Sungguh kerana sepatutnya kita dalam keadaan yang seimbang. Apabila kita berada dalam keadaan yang seimbang, barulah kita dikatakan orang yang balance. Kalau kita tak balance, kalau macam kita tak balance kan, secantik mana pun kita kan, kita akan lebih menjurus kepada penyakit.
Yes. Kita akan lebih menjurus kepada penyakit. Jadi orang kata kalau nak tengok seseorang tu awet muda, kita tengok apa? Agak-agak Tengok apa? Tengok apa? Apa yang kita nak tengok orang tu kalau awet muda? Apa dia? Ini nanti ada ini soalan bocor ni. Ini nanti ada ni Ada hadiah. Ada hadiah. Biasanya kita ada hadiah. Okey, kalau kita nak tengok orang itu awet muda atau tidak, kita lihat pada kakinya. Kaki kita tengok nanti semua orang ni pergi belik kaki, pergi tengok tumit kita punya kuku, kita punya kaki kita ada kaki kita tu dalam keadaan yang bagus. Kebanyakan dah pecah-pecah, sakit kaki, sakit tumit, sakit ni, sakit tu. Apabila seorang tu kaki dia elok je, nampak macam remaja punya kaki walaupun umur dia tu mungkin dah baya saya. Nak tengok tak kaki saya? Gitu lah. Jadi tak ada ni bukan action ni, tapi memang betul. Jadi kaki tu smooth, kulit tak ada pecah-pecah, okey, tak ada sakit kaki. Tak ada sakit kaki sebab ni kaki adalah organ yang paling hujung. Betul tak? Organ kaki yang paling hujung. Maknanya daripada jantung ni darah mengalir, last kali dekat kaki. Kalau capillary darah semua, urat-urat saraf kita semua bagus, semua kan kaki kita jadi baguslah. Maknanya kalau kaki, di hujung kaki dan di hujung jari ni yang kita panggil ini extremities. Dalam bahasa Inggeris kita panggil extremities. Extremities ekstrim paling hujung sekali. Kaki paling hujung, okey. Ni jari-jari ni kita punya kuku-kuku ni semua ni kan hujung ni kan. Hujung lah tengok. Kita tak kita punya tangan kan jauh daripada jantung kan. Okey, lagi apa? Kita punya kepala. Jadi sebab tu kalau kita tengok, dia ni dah tua lah, kepala dia dah botak. Betul tak? Kerana apa? Kerana darah oksigen tak sampai tu. Adakah sebab rambut gugur? Itu adalah kerana kesihatan tak bagus, darah tak bagus. Jadi darah tu tak dapat membawa oksigen kepada semua sel-sel, tak dapat bawa. Jadi tu yang macam mana kita nak kata kita sihat? Kalau kita dah buat cantik-cantik tapi sebenarnya rambut kita pun dah gugur, kaki kita pun dengan dah pecah-pecah dah apa tu semua, itu bukan awet muda. Jadi kalau nak dikatakan orang yang selepas dia menopause lah, sebab biasa ni kan kalau kata kita nak kata awet muda ni, kita kena tengok dari segi hormon juga. Daripada seseorang tu umur dia 40, kebanyakan orang dia sudah masuk dalam kategori perimenopause. Perimenopause ni belum menopause lagi. Perimenopause ini mungkin 10 tahun daripada umur 40 nak ke 50 tu baru kita menopause. Jadi masa perimenopause ni hormon kita turun naik kan. Dia memang dalam keadaan begitu. Jadi dalam keadaan kita yang perimenopause, cara untuk kita menstabilkan, mengimbangkan kita punya hormon adalah nombor 1 dengan makanan. Jadi makanan apa yang membaikkan, yang memulihkan kita punya hormon supaya jadi bagus, mestilah makanan-makanan yang tinggi dia punya phytokimia, all the phytochemicals dalam buah-buahan. Maknanya phytokimia ni, phytochemicals yang kita katakan phytochemicals ni ada dalam buah-buahan yang berwarna-warni. Jadi kalau seseorang tu dia tak suka makan buah, dia tak suka makan sayur semua kan, dia memang susah sikit lah. Lepas tu dia banyak dalam dalam buah-buahan ataupun sayuran ataupun ubi-ubian yang warnanya kuning. Warna kuning-kuning. Warna yang kuning ni banyak flavonoids. Dalam dan kategori kalau macam dalam buah-buahan atau sayuran apa yang warna kuning ini sangat-sangat baik untuk liver, untuk hati.
Okey, untuk hati. Okey. Kerana selain dari penjagaan darah kita, maknanya kita kena jaga kita punya jantung mesti mengepam dengan bagus semua kan. Betul. Okey, kerana daripada jantung itu darah dipam ke seluruh tubuh. Okey, kita juga kena jaga hati kita. Okey. Okey, di dalam hati, liver kita tu dia mengumpul semua toksin-toksin yang tak boleh pakai, benda-benda alah tu semua kan. Yang kalau macam kita cara hidup kita tu salah, Okey. hati kita tu bercelaru lah macam-macam. Jadi toksin disimpan sehingga kan apabila toksin banyak, melambak dan toksin, Okey. nombor satu simptom yang kita nampak adalah perut buncit. Okey, itu. Bila orang tu perut dia buncit, Buncit. nombor satu kita dah tengok perut buncit ni mesti ada masalah liver ni. Liver lah. Makna liver tu perlulah dibantu, dikeluarkan toksin-toksin tu semua. Jadi liver perlu dibantu. Okey. Jadi orang tak memperdulikan. Kerana itu kalau masa saya di universiti dulu kan, kita dibuat dalam kelas nutrisi, kita mengukur lilit pinggang setiap orang. Apabila lilit pinggang seseorang tu melebihi daripada laras yang sepatutnya, bermakna dia adalah orang yang bermasalah. Sebab itu orang yang awet muda dia sepatutnya ramping. Jadi korang jangan ingat ramping tu saja nak melawar, ramping tu adalah penting. Ramping sangat penting. Mesti ada bentuk pinggang macam tu. Tetapi kita tidaklah digalakkan untuk nak ikat pinggang jadi macam tu. Jadi kalau kita ramping secara semula jadi, itulah yang terbaik. Makna ramping tu penting lah. Penting. Sebab itu kita kena kekalkan berat badan yang ideal. Kena make sure kita ni, kita punya perut tak boleh tinggi daripada kita punya dada. Sekarang tengok berapa ramai orang jalan pakai baju macam ni je. Dia kata perut dia buncit. Sebenarnya bukan perut dia buncit, tetapi liver dia tu dah bengkak. Liver dah bengkak. Jadi keadaan liver tu kan, liver kan dekat depan sini kan. Liver dia bengkak. Bila liver dia bengkak, lepas tu dia punya perut pula jadi tak bagus pun, expand makan bukan banyak lagi, tu dah jadi double trouble. Tapi selalu kalau untuk perut buncit ni kan, selalu dia terjadi pada lelaki ataupun wanita? Dua-dua boleh. Memang dua-dua. Lah. Kita tengok macam mana cara kita menjaga pemakanan kita. Okey. Kita dah banyak kali dah cakap yang mungkin orang baru mungkin tak tahu, yang kita kata macam mana penjagaan perut itu sangat penting dan bagaimana nutrisi itu sangat penting. Jadi kalau kita tengok makanan, ingat lagi kan, makanan dia ada yang larut air, dia ada larut lemak, larut lemak. Jadi makanan larut air macam vitamin C, vitamin B kan. Okey. Jadi dia perlu dimakan. Banyak akan perlu dimakan. Dan juga kita perlu makanan yang larut lemak. Larut lemak ni vitamin A, D, E dan K. Okey. Kalau kita jarang sekali kita dengar vitamin K, apa benda alah vitamin K tu nak buat. Okey. Vitamin K sangat penting untuk absorption, bagi kita punya kalsium, magnesium, kita punya potasium, mesti ada vitamin K tu. Jadi kalau misalnya seseorang tu dia tak cukup vitamin K, biasanya kerana dia tak makan benda-benda yang kaya dengan vitamin K yang banyak dalam sayuran yang sangat hijau. Yang sangat hijau. Jadi kalau misalnya seseorang tu juga dia tidak ada vitamin D pula, ni ada kaitan D dengan K, ada kaitan. Kalau dia tak dapat matahari, kan vitamin K dia pun tak menjadi. Jadi sebab itu pentingnya matahari tu. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang sakit kan, kita pula biasanya orang sakit kita dudukkan dia dekat dalam bilik paling belakang, paling jauh, paling dekat dengan tandas, betul tak? Dan dia tak dapat cahaya matahari. Untuk seseorang tu sihat, dia perlukan vitamin D daripada matahari supaya vitamin K yang kita beri pada dia melalui sayuran-sayuran yang hijau, spirulina tu kan, daripada wheatgrass tu semua kan, dapat diserap. Dan dengannya itu dapatlah tulang kita jadi bagus semua kan.
Jadi tadi kita cerita tentang menopause. Menopause dan premenopause. Yes. Apabila seseorang tu dia menopause, Hmm. dia akan kehilangan mass tulang. Maknanya tulang dia tu Rapuh. nanti akan jadi rapuh dan juga dia akan ada masalah dengan jantung. Oh, tu dia. Jadi patut tak kita ni membiarkan diri kita tua sebelum waktu? Tidak patut. Jadi Memang kerana tak itu patut. kita perlu menjaga makanan. Jadi makanan-makanan yang awet muda ni yang kita panggil superfood ni, antaranya yang sangat-sangat bagus untuk awet muda, okey, adalah buah-buahan yang berwarna kuning. Berwarna kuning. Okey. Kemudian yang paling bagus sekali ditulislah juga dekat dalam Al-Quran semua adalah apa? Habatus sauda. Okay. Jadi gabungan buah-buahan yang kuning-kuning ni tadi. Okay. Yang kuning-kuning. Biasanya buah-buahan yang kuning-kuning tu ada satu persamaan. Apa dia? Dia ada rasa yang masam. Cuba tengok apa yang ada dalam kios. Okay. Kita tengok apa yang dalam kios. Jadi apa yang ada dalam kuning? kios? Okay, warna kuning. Kita ada mangga. Mangga kuning. Okay, kita ada lemon. Lemon kuning. Kita ada madu. Madu tu sebenarnya dia dah jadi pelbagai warna. Pelbagai warna dia tu. Okay. Kita ada apa lagi? Kita ada orange. Lagi kita ada apa? Kita ada markisa. Yes, markisa isinya tu pun kuning. Isinya kuning. Dan cuba kita tengok macam mana rasa dia. Rasa dia. Rasanya. Nenas. Kita ada nenas pun kuning. Maksudnya kio ni, dalam mangga ni banyak yang warna kuning. Ya. Warna kuning sangat tinggi dengan flavonoid, sangat tinggi dengan antioksidan. Penting. Jadi dengan adanya antioksidan, radikal bebas itu kan dapat dikurangkan daripada badan kita. Jadi maknanya karat-karat dalam badan tu lebih mudah dibuang apabila ada buah-buahan yang warna kuning ni. Jadi kalau kita tengok kuning pada nenas ada bromelain. Yes. Okey. Bromelain ni adalah anti kanser. Bromelain ni kan sangat bagus untuk sistem pencernaan. Yes, betul. Kemudian kalau kita tengok mangga pun rasanya masam manis. Masam manis. Kita kena tengok macam mana pun semua yang buah-buahan yang warna kuning yang kita gunakan dalam kios ni rasanya masam manis. Yes. Okey, rasa kalau macam yang masam manis daripada mangga, dia sangat tinggi dengan mineral-mineral, sangat tinggi dengan potasium. Kalau kita tengok potasium, magnesium, kalsium, benda yang tiga ni, okey, yang utama ni sangat penting untuk relaxation. Jadi kalau ke dalam mangga tu, dia ada mineral-mineral yang bagus ini. Jadi orang tu dia kurang stresnya. Sebab dia mengurangkan ketegangan. Ketegangan tu stres, sakit yang sakit kepala, stres sakit migrain tu kan stres kan, tegang. Sakit bahu, sakit badan semua kan. Itu stres. Kaki krem. Krem kan. Orang tua-tua memang selalu krem kaki. Oh ya. Yang tu yang dia tak nampak kenapa mangga tu, dan mangga ni pun sebenarnya telah dibuat kajian masa COVID-19 tu. Ini di India lah menghasilkan bahawa bahan di dalam mangga tu, sangat-sangat powerful yang boleh membantu untuk meningkatkan sistem imun sehingga dapat dapat mengelakkan daripada jangkitan COVID. Yes. Itu. So kita tengok lagi mangga tu tadi. Okey, selain daripada magnesium, potasium, kalsium, okey, dia juga tinggi dengan iron. Jadi kalau nak tengok bahan dalam kios ni kebanyakannya adalah untuk darah dan untuk hati. Jadi tak ada manusia yang kalau darahnya tak elok dia sihat. Tak ada. Darah mesti sihat baru badan sihat. Darah sebab itu kita buat blood morphology test. Yes. Kerana darah tu bentuk dia sepatutnya mesti normal. Kalau bentuk darah tak normal, mesti ada masalah iron. Mesti dia tak cukup. Mesti ada saja yang tak cukup. Mesti tak cukup ferrum. Jadi mangga ni memang untuk darah. Mangga tu memang untuk darah. Memang untuk darah. Okey. Kemudian kita tengok yang lain ni yang masam lagi tu.
lemon. Lemon. Okey, kita tengok Lemon. orange ya. Orange. Orange, lemon dengan orange ni adalah dalam keluarga citrus. Okey. Nah, okey. Keluarga citrus. Kalau keluarga citrus ini, dalam keluarga citrus ini dia sangat kaya dengan vitamin C. Okey. Vitamin C adalah satu vitamin yang sangat penting untuk penjanaan kolagen. Kalau orang tu nak kolagen tapi dia tak nak makan vitamin C, kolagen tu rapuh. Kolagen ni macam net. Dia fiber net. Dia fiber net. Dengan vitamin C, fiber net tu jadi kuat. Jadi kuat. Ah. Jadi kuat. Jadi rasanya tu masam, okey. Apabila di luar sifatnya acidic, bila masuk dalam badan kita dia jadi alkaline. Jadi jangan takut ya. Okey. Kemudian kita tengok apa ni tadi kita cakap tentang habatus sauda. Habatus sauda. Habatus sauda ni amazing. Amazing. Macam mana pun kalau kita ni sakit kan, Okey. tak ada ubat satu benda pun kat rumah, habatus sauda dengan madu mesti ada. Mesti ada. Mesti ada kat rumah. Mesti ada kan. Orang nak makan Betul. habatus sauda rasanya tak sedap lah, inilah tak sedap kan. Jadi dalam formula cure ni kan ada habatus sauda yang kita gandingkan dengan buah-buahan tropikal tadi yang macam-macam ada rasa yang sedap tu tadi, sehingga Datuk Malik Noor kata apa? Jangan tukar formulasinya. Jangan ubah formulasinya sebab rasanya dah sedap. Memang sedap. Rasanya dah mantap. Okey. Kerana ramai orang kalau sebut habatus sauda Dia tak sudah. mesti dah. Rasa pahit Apatah lah, lagi perwira di kat dalam cure ni, apa dia perwiranya? Ashwagandha. Yes, ashwagandha. Ashwagandha adalah herba yang telah digunakan lebih 2000 tahun dulu Yes. dalam perubatan Ayurveda. Okey. Ashwagandha ni adalah satu bahan yang membantu untuk menstabilkan hormon, bukan setakat hormon wanita tetapi juga hormon lelaki. Jadi dia juga meningkatkan kesuburan. Yes. Kesuburan. Dia juga apabila kita kata kesuburan itu sangat penting. Kalau pokok dia tak subur, macam mana tumbuh dia? Dia jadi macam layu, tak elok je. Dia macam kita lah, orang perempuan kalau dia tak subur kan, dia tak sihat lah. Jadi itu satu petanda bahawa kesihatan akan menurun apabila seseorang tu dia tidak subur. Dia tidak subur biasanya adalah kerana masalah hormon, yang mana cure ni dalam cure ni dia sangat bagus untuk memulihkan hormon. Jadi kalau kita tengok segala gandengannya dekat sini dengan vitamin C, ascorbic acidnya dengan ironnya semua kan, setiap rumah mesti ada cure sebagai salah satu daripada bahan yang perlu diambil setiap hari. Okay. Kita ada cerita kan, kita ada gap bila masa kita nak ambil ni kan, kita ada rest period. Kita ada rest period. Tahu tak kenapa kita perlu ada rest period? Kita perlu ada rest period adalah kerana immune system kita. Okey, dalam badan kita ni lengkap dengan sistem imun. Setiap benda yang kita makan dianggap makanan. Dianggap makanan. Okey. Macam kita makan madu pun kan, makan madu. Tiap-tiap hari kan kita ada makan madu. Madu pun, Nabi pun kalau dia makan madu pun kan, ada hari-hari Nabi dia berpuasa. Sebab itu kalau orang Islam paling bagus kita ni berpuasa lah. Isnin Khamis tu sangat bagus. Kerana ada satu hari, kata memang tiap-tiap hari kita makan madu tu pukul 8 pagi. Katakan pukul 7 pagi ke kan. Jadi immune system kita dah kata, ini makanan ke musuh? Ke musuh. Kalau makanan kenapa dia makan tiap-tiap hari kan? Mesti dia tukar-tukar kan? Jadi kan kita makan cure. Makan cure. Tak berhenti-berhenti ni 360 hari. Immune system kita boleh memberontak, mengatakan bahawa cure ni bukan makanan ni. Jadi sebab itu kalau kita makan cure, dalam satu kotak ni berapa tu je? Ada 14. Kenapa 14? Sebab kita kena berhentilah 2-3 hari. Kita dah berhenti 2-3 hari, lepas tu
makan Sambung yang balik. sambung balik. Sama ada Macam makan tu, kan. satu sachet ke Sama ada satu ke, sesi atau 2 sesi rasanya gitu. sebulan kita berhenti 2 hari Betul lah. 2 hari lah. Berhenti, Kita rest kejap at least kita ada rest period. Macam tu juga kalau macam kita makan, kalau macam kita makan sambal ke, kita makan apa, kita mesti ada 1 hari atau 2 hari tu kita stop. Kita kena berhenti. Kerana kita punya immune system ni sangat intelligent. Dia mengenal tu. Dia ni Ujang ni makan cili padi. Besok dia makan cili padi. Lusa dia makan cili padi. Ni apa bodoh cili padi ni ada kat dalam ni kan, serang. Dia kata tiba-tiba dia pun sakit perut lah, apalah kan. Dia rasa dia tak ada kan. Dia lah tu intelligentnya sistem imun kita ni. Dia kata sangat intelligent. Allah jadikan kita punya tu sangat intelligent. Okey. Jadi kalau untuk nak awet muda, selain daripada buah-buahan yang ada, yang ditulis ada dekat dalam kios ni, nanti anda boleh baca juga walaupun saya dah terangkan, anda juga kena jaga SEED. Sleep, exercise, emotional stability dan diet kita. Kita mesti ingat, sebagus mana pun kita makan satu bahan, kalau kita tak tidur, kita memang tak boleh awet muda. Kenapa? Kita tak boleh repair. Tak boleh repair. Repair masa bila? Repair ketika kita tidur, kerana pineal gland kita di sini mengeluarkan melatonin. Yang melatonin ni dia keluar bila dalam gelap saja. Dan dia keluar antara dalam pukul 11 sampai pukul 2 ke 3 pagi je tu. Jadi kalau kita masih nak main futsal, jangan harap kita nak awet muda. Dia kena ada bahasa untuk berhenti. Dia ada, kita mana kan kita kena balik lah pada fitrah tu. Sangat penting. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang yang awet muda ni adalah orang-orang yang sentiasa aktif, bergerak. Sentiasa bergerak. Kerana pergerakan badan itu macam exercise kan. Orang yang aktif sentiasa bergerak. Bila dia bergerak, otot-otot ni pun semua pun bergerak. Betul. Jadi berbanding dengan orang yang malas bergerak, dia jadi macam lagi lebih cepat tua sebenarnya. Betul kan. Masa awet muda ni sebenarnya memang kita pun boleh kata fokus pun, orang kata nak tengok muda kan. Saya suka Dr. Air pernah bagi tahu saya satu teknik sebenarnya untuk menegangkan wajah adalah untuk mengunyah shinggam. Mengunyah shinggam untuk kita buat orang kata otot muka kita tegang. Otot muka. Okey. Sebab kita punya ni semua otot ni. Semua otot ni. Ada rahang pun ada otot semua kan. Kalau kita kata muka kita tak ada sentuh-sentuh tu yang kita kata kalau kita pergi spa tu sangat bagus sebab dia akan mengurut. Diurut mengurut kan. Pergerakan tu. Jadi pergerakan yang paling ketara orang kalau macam dia cepat wrinkle semua kan. Sebab nombor satu dia tidak bercakap, dia diam je. Dia diam je kan. Jadi tak ada pergerakan. Otot tu tidak ada exercise. Jadi sebab tu exercise mulut ni bukan setakat nak bercakap macam saya popek dengan Dato' Iman je. Okey. Nombor satu, orang suka mengunyah. Mengunyah itu bagus sebenarnya. Tapi mesti bukan mengunyah yang kunyah-kunyah boleh telan ke kunyah-kunyah ke telan. Jadi sebab itu kalau macam orang-orang alim dulu, dia makan luban. Okey. Ini ada ini salah bocor. Makan luban. Kenapa luban? Kerana luban itu apabila kita gigit dia akan menguatkan rahang kita. Dia akan kuatkan rahang kita. Air liur kita tu kan keluar. Okey, air liur ni pun amazing juga. Orang yang tak ada air liur tu tak boleh awet muda tau. Kerana pengeluaran air liur tu sangat penting untuk keseimbangan cairan dalam badan kita ni. Jadi apabila kita mengunyah ada air liur semua kan. Okey. Kita ada macam satu exercise pada kita punya tu. Betul. Dan kalau luban itu dia memperbaiki kita punya saraf-saraf otak. Kalau luban lah. Okey. Kalau orang yang suka makan chewing gum,
Dia makan chewing gum, jangan makan sebelah. Jangan makan sebelah sini ini. pula yang tegang. Nanti sebelah ini tegang, sebelah ini tak tegang. Jadi kena Dua-dua lah. itulah. Yang tu adalah exercise muka. Sebenarnya memang bagus. Kemudian kalau macam Datin Noor pun hari tu kan kita pun dah ramai orang kita ajar macam mana kita buat acupressure kan. Dan yang kita boleh buat ketuk-ketuk kat sini kan. Dan nanti kan kita ajar. Tahu tak ni? Yang bagaimana yang bawah mata ni kan kita kena ketuk-ketuk ni. Ketuk-ketuk kat sini sebab kalau kita punya water retention selalu dia akan berada dekat bawah mata. Dekat bawah mata. Sini. Lepas tu dekat sini ni antara hidung dengan mulut ni. Okey. Yang antara hidung dengan mulut ni pun jarang dia tu. Jadi kalau kita nak tengok orang tu dia muda ke tidak, dia boleh membandingkan gambar di masa muda dengan gambar di sekarang. Iaitu jarak antara hidung dan mulutnya. Okay. Semakin dia tua, dia punya jarak semakin jauh. Jadi bibir semakin menipis. Jadi ke bawah, graviti menolak ke bawah. Tak percaya tengok gambar masa sekolah dan tengok gambar masa sekarang. Sebab itu Mak Saleh, kau ingat dia buat apa yang gila-gila ni nak injek tu? Sebab dia nak bibir atas tu lebih tinggi supaya nampak lebih muda. Tu dia. Itulah dia sebenarnya. Kau tengok kenapa dia orang nak injek benda tu kan. So seksi macam tu. Dengan Jolie. Sebabnya apabila kita punya jarak antara hidung dengan bibir yang ni kan dekat, kita akan nampak lebih muda berbanding dengan orang yang jauh. Kalau tengok orang yang macam dah biasa ada misai, tiba-tiba dia buang misai dia, kita nampak jarak dia jauh. Kenapa muka kau macam lain macam je? Betul tak? Jadi kalau orang ada misai tu, orang nak, wah handsome mamak ni ada misai ni. Saya mesti suka orang yang ada misai. Yalah, saya suka. Orang buang misai mana tak suka? Tak suka. Lalu kalau suami saya lepas buang misai, tak nak lah. Saya suka lagi saya buang misai. Sikit-sikit ada okey lah. Itu selera masing-masing. Selera masing-masing lah. Okay. Lepas tu, bila kata kita ni nak awet muda, selain daripada makanan tu tadi, mesti cukup air lah. Cukup air. Jadi orang kalau macam dia tak cukup air, moisture tak cukup, moisture kita ni bukan saja hilang kerana kepanasan tau. Dia bukan hilang kerana kepanasan, dia juga moisture juga hilang kerana metabolisme badan tu memerlukan air. Otak perlu air, jantung, semua benda kerja-kerja dalam badan tu perlukan air. Lepas tu kalau orang tu dia pula duduk kat dalam aircon. Tanpa dia sedar, kulit dia jadi kering kerana aircon itu dia tarik moisture daripada badan. Jadi bagaimanakah cara untuk kita nak mengelakkan kulit kita jadi kering kalau kita duduk dekat aircon? Macam mana? Adalah dengan meletakkan satu gelas air di depan kita. Jadi air yang banyak yang tu yang akan ditarik terlebih dulu berbanding dengan air pada badan kita yang susah nak ditarik. Boleh faham? Kena buat tau. Kena buat. Jadi kalau macam orang lalu kerja kat dalam aircon aja, just ambil satu bowl mangkuk tu, just letak aja. Nanti letaklah bunga ke sekuntum dekat situ kan. Biar air tu yang diserap. Bukan kita. Bukan daripada badan kita. Dan kita minum sikit-sikit kan. Jangan sampai kita kehilangan air. Jadi bila seseorang tu kehilangan air, dia akan cepat wrinkle. Ramai orang cakap kan, doktor saya kenapa tak ada wrinkle? Tapi kalau orang yang faham saya akan tengok macam mesti minum air. Yelah. Saya mesti satu hari mesti 2.5 liter air, tak pernah kurang. Mesti minum air. Saya bercakap kat sini ke saya bercakap ke mana pun macam mana saya pun kena minum air. Kena minum air ya, kena minum air. Air yang bagus kita masukkan kurma. Masuk dalam tu kita buat nabis. Nabis tu sangat bagus. Tapi minum nabis. Air yang telah dimasukkan kurma dan disimpan satu malam. Tu nabis. Korang kan kita makan, kita minum dengan khasiat-khasiat dia yang sangat-sangat bagus. Okay. Jadi maknanya kalau seseorang tu susah sangatlah nak makan batu sauda susah, susah makan. Jadi kita dah ada solutionnya, kita dah ada cure. Jadi satu sachet tu untuk maintenance kita makan setiap hari lah. Jadi kalau misalnya orang tu yang dia memang makan macam saya memang makan real food kan. Saya makan sebenarnya mula-mula je. Dia makan kena tiap-tiap hari tu. Lepas tu 1 minggu 2 kali pun tak apa. Tetapi permulaan ini untuk
kita ni orang kata revitalize. Kita nak kata kasih boost kepada kita punya tubuh badan itu kan, daripada lemah kepada tidak lemah tu semua. Ambil satu hari satu, 14 hari rest lah 3-4 hari pun tak apa. Paling penting 4 bulan tu kena konsisten lah. 4 bulan. Kenapa 4 bulan? 4 bulan. Lagi satu soalan lagi satu soalan bocor. Soalan bocor. Kenapa 4 bulan? Kerana sel darah kita usianya antara 30 sehingga 120 hari. 120 hari tu dah 4 bulan. 4 bulan tu kita dah dapat semua sel-sel baru. Jadi bila kita makan sesuatu, kita baru makan, baru makan 3 hari, kita nak tengok result, susahlah. Walaupun kita boleh merasakan perbezaannya, tetapi dia belum cukup kerana sel darah kita banyak. Betul-betul. Jadi dia nak gantikan nutrisi, dia perlukan nutrisi yang bagus semua kan. Banyak kerja tu. Okey. Nak tips lagi tak? Ada siapa tak? Ada soalan? Nak tak nak? Komen nak. Siapa yang nak tips daripada Dr. Aya lagi boleh komen nak. Itu dia. Okay, cerita sikit lah sebentar dulu cakap nak ni kan. Ramai yang testimoni tentang awet muda ni memang diorang cakap kulit tak pakai apa-apa lotion, tak pakai apa-apa pun boleh nampak kulit tu macam lembap. Yelah. Boleh nampak. Sebab apa? Sebab dia ada vitamin C yang sangat tinggi. Bukan setakat dia ada ascorbic acid ni. Dalam buah-buahan, dalam orange, dalam lemon, dalam tu semua ada vitamin C. Okey, vitamin C ni dia purge out benda-benda yang tak elok semua kan. Okey, kalau misalnya kalau kita sendiri kalau terlebih makan vitamin C, kita akan sama ada tercirit ataupun kita kencing sebab dia akan membuang. Dalam yang tu dia akan membuang. Jadi vitamin C tu sangat bagus. Lepas itu dalam yang saya kata habatus sauda dengan ashwagandha, dia memang bahan untuk memudahkan kulit, untuk meremajakan kulit sebenarnya kan. Dia dan juga secara seksual. Dia sangat bagus untuk merangsang. Bab tu pun bukan saya nak cakap apa nak nanti kan kata Dr. Aya ni tak malu lah cakap pasal seks. Ini kan penting. Okey, anak dara sebab ashwagandha ni sifat dia apa? Adaptogen. Kita kena tahu adaptogen. Mana dia adapt? Kalau lebih dikurangkan, kalau kurang dilebihkan. Jadi anak dara pun tak ada kisahnya pun. Kalau dia nak makan pun. Tapi bagi orang-orang yang telah berumah tangga, dia akan ada banyak masalahnya. Masalah tak ada nafsu lah. Masalah tak sihat. Bila tak sihat memang semua rasa macam tak ada mood je kan. Semua kan tak ada mood je kan. Ashwagandha ni penting sangat. Kerana kalau dalam orang yang kita nampak awet muda tu, orang yang sihat hubungan seksualnya. Laki pun tak ada mengemuk, mengerut macam ni kan. Perempuan pun tak ada bad mood. Kerana orang kata dalam hubungan dalam hubungan seksual yang orang kata yang memuaskan hati kan, kita dapat menjana hormon-hormon, love hormon tu. Kita bukan menjana kortisol. Jadi kan kita dapat menjana love hormon. Kita dapat keluar oksitosin, endorfin, kita banyak hormon-hormon yang memudahkan keluar. Jadi dengan ashwagandha itu dia membantu. Hormon-hormon dia sangat membantu. Jadi macam bila dia kasih booster untuk lelaki dan wanita kan dalam segi seksualnya itu, itu adalah satu petanda yang baik. Betul. Jangan korang nak cakap tak elok. Tak. Benda ni betul. Benda ni betul. Berapa ramai pasangan di Malaysia yang bercerai-berai akibat seksual. Cari perempuan lain sebab isteri tu tak tahu dia nak layan suami. Ataupun suami asyik masalah kalah aja. Belum apa-apa lagi dah habis. Jadi itu bagi orang mungkin tidak berumah tangga, dia tak nampak itu sebagai satu masalah. Dia tak nampak. Tapi bagi orang yang dah berumah tangga, benda tu sangat penting. Yes.
bukan kita nak menggalakkan sangat tu, tapi benda tu yang penting kita kena cakap yang penting. Betul lah. Kan? Betul. Setuju? Setuju kan? Okey, setuju. Okey. Lagi satu. Lagi satu kita nak cerita tentang bagaimana kalau masanya kita nak awet muda ni, okey, kita perlu minyak. Minyak. Jadi kalau satu air, part air, satu lagi part minyak. Jadi kita kena makan lah minyak-minyak baik tu, kita kena makan dan jadikan amalan sapu. Sapu minyak dekat badan. Ambil je VCO ke minyak argan ke apa-apa yang kita suka sapu dekat badan kita kan. Sebab minyak ni memang dia punya hasil ni Ima pun tahu saya dari muda memang saya minyak. Memang saya lumur minyak. Memang saya tanya saya kenapa Dr. Ayu macam mana Dr. Ayu boleh ambil muda macam tu? Lumur minyak dia. Ima birthday saya dibelikan berbotol-botol minyak. Saya itu je membahagiakan. Kan itu membahagiakan saya. Jadi kalau kita tengok lagi satu untuk nak mengelakkan daripada kerutan. Yes. Jadi kadang-kadang kita ni ini habit yang membuatkan kita punya mulut ni dekat atas bibir ni jadi berkedut-kedut kan? Nombor satu, jangan minum dengan straw. Jangan minum dengan straw. Bila kita minum dengan straw hari-hari dia akan kedut kat sini. Itu dia. Lepas tu buat macam ni. Sebab tu kena buat macam ni. Sebab tu saya selalu buat macam ni. Padahal saya memang tak minum pakai straw pun. Okey. Lepas itu, kita kena make sure kita punya timers ni, dekat kita punya timers ni kan, antara ni kan, timers ni selalu aktif. Jadi kita kena selalu ketuk. Ketuk. Kan kita ketuk sini. Kita ketuk sini. Banyak ni. Kalau macam orang Jepun, dia ketuk daripada sini. Dia ketuk daripada sini. Dia ketuk daripada sini. Tapi kalau saya belajar adalah thymus. Thymus ni organ imun yang sangat-sangat penting. Semua orang tak peduli kan. Jadi kalau jadi sebab dia tak peduli, sebab dia tak tahu apa guna thymus tu. Thymus tu dia dekat dengan jantung, okey. Dia ni adalah satu organ yang mengeluarkan B cell. Sel B. Okey, B cell ni ada adalah macam kita punya tentera imun lah. Jadi kalau kita punya imun bagus kan, kita ketuk kat sini kan, kita aktif ni. Jadi aktif. Dia pun jadi aktif. Dia memelihara kita. Kan? Okey. Dah berapa ni Mah? Berapa tu? 9:30. Macam kita ada berapa minit lagi? Kita ada 20 minit lagi. Kita ada 20 minit lagi. Saya nak buka soalan. Okey, bukan soalan. Soal saya, kemudian nanti kan saya jawab. Betul-betul saya ada nampak dah soalan tu sebenarnya. Okey, apakah soalan ni? Tadi Dr. Ayu dah bagi tips kan, sebab tadi Dr. nak tips. Itulah tipsnya kan? Yang tu lah tipsnya, yang ketuk-ketuk ni, jangan minum pakai straw. Jangan minum pakai straw, okey? Okey, boleh tulis lah, takut lupa ke apa kan? Alright, okey. Okey, soalan pertama yang saya boleh nampak kat sini daripada Nuzalina. Okay. Kalau dah memang makan pil vitamin C, boleh lagi ke nak ambil cure ni? Boleh. Okey, pil vitamin C. Boleh. Berapa mg yang you ambil? You ambil berapa mg? Kena tengok pada botol tu. Okey, biasanya orang ambil 500 mg. Okey, sedangkan badan kita sebenarnya kan, setiap orang badan dia berbeza-beza. Kalau kita ambil vitamin C, kita tak tahu kecukupan dia. Cukup ke tak cukup ke kan. Bila kita lebih vitamin C, kita akan cirit. Kita akan cirit. Betul. Kalau makan kita akan cirit. Jadi kalau kita makan vitamin C dan kita makan cure, kita cirit. Maknanya lebih vitamin C. Lebih. Jadi itu kita boleh tahu. Jadi lebih baik kita pilihlah cure. Sebab apa? Sebab cure dia lebih sempurna. Vitamin C dia satu saja. Dan cure ni adalah buah-buahan crystallized. Maknanya buah-buahan dia betul-betul yang berbuahankan vitamin C tu sintetik. Jadi yang ni bukan sintetik. Ini adalah buah-buahan yang asal yang telah dikristaliskan. Okey. Boleh faham kan? Jadi maknanya kalau dia makan vitamin C dan dia makan cure, lepas tu dia cirit. Mesti dia dah makan terlebih kan tu. Itu dia punya petanda. Itu je petanda dia. Okey.
Ada lagi tak? Ada lagi tak soalan? Kalau ada lagi anda boleh tulislah chat dekat chat, nanti kita akan jawab. Okey, sambil lah kita menunggulah ada yang bertanya. Baru nak tanya, sekejap sabar cakap sikit. Okay, so just saya nak beritahu testimoni untuk mereka yang awet muda. Okay, awet muda ni fokus kepada kulit. Sebenarnya ada yang bagi tahu saya jerawat tu kecut. Betul. Jeragat tu dia jeragat lighten. Sebab nak menghilangkan jeragat tu memang bukan mudah. Mudah. Tetapi bila ambil Kyo ni lighten. Lighten. Sebab bahan dalam mango tu. Bahan dalam mango tu. Jadi kalau you all memang dah pakai skincare apa kan, tetapi tak ada suplemen yang dari dalaman untuk bantu nak detox yang hati untuk hati tu kan. Jadi dia susah juga sebab kalau macam jeragat tu pun daripada liver juga. Sebab tu kena makan Kyo. Kalau Kyo kan dia tu kan liver, baru seimbang. Barulah seimbang. Sebab itu pada mereka yang ada jeragat tu kena ambil Kyo lah. Okey, soalan seterusnya macam mana nak pastikan kita sentiasa minum air dengan cukup? Sebab selalu lupa je ni nak minum air, terutamanya bila sibuk buat kerja. Okay. Sekarang you nampak tak macam mana budak-budak Cina, orang Cina dia buat apa? Dia akan bawa satu dia akan bawa kalau satu hari dia perlu 2 liter, dia akan bawa balang 2 liter. Besar balang. Dia akan minum sikit-sikit. Jadi kalau macam saya pula yang ini adalah 500 ml. Saya pastikan 4. Saya minum 4. Pagi memang saya ada minum. Lepas tu pukul 10 saya minum lagi. Pukul 12 saya minum lagi. Lepas makan minum yang satu. Lepas makan tu minum lagi. Lepas makan tu dah lepas kata dalam pukul 3 tu saya minum lagi. Lepas tu petang dalam pukul 6 sebelum kita punya dinner saya makan lagi. Dan saya letak air dekat tepi katil saya sebelum saya tidur. Saya minum tips lah maksudnya. Jadi kita tu ikut cara kita yang sendiri. Ada orang dia minum tu selagi tak habis dia punya 2 liter tu dia kan jadi conscious. Sebab dia letak tu nala punya besar dekat depan mata dia. Jadi kalau kita tidak buat habit macam tu, kita boleh minum sejam. Boleh je kita minum macam tu kan. Maksudnya kena cuba praktis daripada sekarang lah. Sebabnya kalau kita ni dekat atas meja tak ada air, kita tak dapat air memang kita lupa. Kita tengok macam saya. Sebab yang ni ada kejap-kejap aku capai. Daripada tadi datang dah penuh, ini nak habis dah. Betul, nak habis dah. Okay. Soalan seterusnya itu maksudnya kita praktis sama-sama. Okay, alright. So soalan seterusnya, Assalamualaikum, nak tanya berapa banyak dan berapa kali kita perlu ambil Kyo ni untuk kita nak nampak kesan dengan pengambilan suplemen ni? Okey, satu hari mesti 2 sesi. 2 sesi. Tiap-tiap hari 2 sesi. 2 sesi kita boleh nampak dalam masa sebulan lah. Mana dalam masa sebulan kalau kita ambil tu kita boleh nampak. Kita ni kan bagusnya orang kata jangan sampai orang lain yang tegur kita. Kan kita yang tengok sendiri kulit kita, kan kita yang saksikan sendiri. Kita sekarang ni kata kamera banyak sangat menipunya. Yelah, filter je. Filter tak mau guna yang filter tu kan, kita tengok, kita ambil gambar the real one. Ataupun orang kata kita ni kita boleh tengok dari segi kita punya energy. Energy level. Biasanya nak bangun pagi malas lah semua ke kan. Kalau kita dah makan Kyo, kita dah rasa macam lebih bertenaga, lebih sihat. Tulislah, tulis. Kulit jadi okey sikit, tenaga saya kalau apa perubahan yang kita nampak, yang kita rasa, kita tulis. Biasanya selepas 4 bulan perubahan tu memang akan ketara. Dia depends pada diri kita juga. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yalah, ada cepat, ada lambat. Kalau kita tengok macam ni lah, ada rumah orang banyak sampah, ada rumah orang tak ada sampah, memang pada dulu dia memang kemas di rumah dia. Jadi kalau macam orang yang memang eat clean, dia memang pada dulu dia makan yang elok je semua, dia tak ada makan all the junk semua kan. Bila dia makan Kyo, sangat cepat lah impact dia. Yang ni bila kita makan Kyo tu nombor 1 dia nak tolong detox. Habis sebulan detox saja dulu. Lepas tu makan lagi yang bulan yang kedua kan dia nak repair pula. Repair mana yang bulan keempat baru dia jadi nampak. Sebab tu kita kata 4 bulan kita kena makan.
kan? Kerana tubuh badan tu berbeza-beza. Jadi kalau orang tu dia memang dia sihat, dia makan kio kata dua sesi, satu sesi pagi, satu sesi malam. Dalam masa sebulan dia dah glowing. Itulah. Tapi kalau orang tu memang kau banyak sampah kat dalam badan kau tu, berak pun tak ada 3 hari sekali. Kan? Macam mana nak sama impact dia dengan orang yang sihat? Betul. Yang hari-hari buang air besar, cukup air dia bergerak, kan? Kan berbeza. Jadi sebab itu kita tidak boleh menyamakan penggunaan kio ni dan hasilnya dari antara kita dengan kawan kita. Tak boleh. Betul. Kerana kita ni adalah manusia yang berbeza-beza. Okey. So dalam satu kotak ni ada 14 session. Okay, alright, okay. So, okay, apa tu? Kejap, mata pun ni kan. Okay, doktor dah tin. Okay, kesan ubat yang lain tak jadi masalah kan? So, boleh saya ambil dua-dua kapsul apricot dan ubat lain juga tak? Boleh, tak ada masalah. Kita ingat, kio ni adalah makanan sihat. Macam kita makan nasi kan, kita makan makanan yang biasa kan. Takkan bila kita makan ubat kita tak boleh, kita kena berhenti makan nasi, berhenti makan lauk kan. Kita makan je lah. Yang ini adalah superfood. Jadi bila kita makan superfood, sebaiknya kita makan sebelum kita makan benda-benda alah yang tu. Masa perut kosong, maknanya kita kosongkan, sebab walaupun kio ni dia tak pergi kepada perut, dia masuk terus kat kita punya saraf bawah lidah dan terus dia masuk kepada capillary. Kan, kita biarkan selepas mungkin 1 jam ke lepas tu kita makanlah yang lain, suplemen yang lain. Kerana kita nak resapan tu masuk dulu dekat dalam darah kita. Boleh faham kan? Jangan banyak sumbat lah. Jangan makan kio, lepas tu makan ni, makan tu tak. Dia cara dia tu ada tertibnya. So one by one lah. Okay, alright. Okay, apa lagi tu di situ? Dr. Aya boleh tak tunjukkan exercise muka yang ketuk tu dari mula sampai habis? Nak ketuk-ketuk. Okay. Sekarang kalau kita tengok muka kita, buat sama-sama. Boleh? Boleh bersama-sama tak? Boleh. Kalau macam muzik kan, kalau macam ada muzik lagi sedap. Mula-mula di antara kening kita ni. Jadi kan kita ketuk. Okay, antara kening kita ni. Ramai orang bercantum. Betul tak? Dia punya ni bercantum sebab kan dia duduk kasut gini-gini. Bercantum. Ada yang berlipat sini. So yang ni kan kita ketuk. Kita buat lah, kita buat sama-sama Ketuk sini. Kita ketuk ni biar sampai kita macam terasa lah. Dia punya ketukan tu macam terasa. Kan, di hujung-hujung jari ni saja, bukan kau tampar muka kau je tu kan. Allah. Gini. Dalam fikiran apa Dr. Aya fikir tu? Jadi macam dalam fikiran saya kan, kita ketuk macam ni, saya memang selalu kita zikir nama Allah. Okay. Sebab yang memberi sihat tenang itu Allah, kan kita tenang. Okay. Ketuk. Lepas tu dekat ni tempat pening itu ni. Tempat pening ni kita ketuk. Tempat pening ni ketuk. Tempat pening kita ketuk. Okey, besar sikit. Tengok besar sikit. Macam ni. Okey. Lepas tu kita punya bawah mata. Bawah mata. Lepas tu di dekat pelipis telinga ni. Pelipis telinga. Lalu orang tak ambil berat kat sini. Sangat penting ni. Lepas tu barulah kat rahang kita. Rahang kita. Kat kita punya tu antara yang kosong ni, rahang yang apa ni? Ini penting. Ni. Okay. Lepas tu kat kita punya sini. Lepas tu kat kita punya sini. Dan kita punya sini. Thymus. Buat lagi. Kita boleh ulang berapa kali ni? Ulang sukati kita nak ulang banyak mana. Okay, kita ulang sukati kita banyak mana. Ini pun boleh buat untuk ketenangan juga. Betul. Ketenangan tak? Okay. Jadi ni kena buat ni. Satu hari buat sekali pun cukup ni. 5 minit dia buat. 5 minit. Tu dia. Memang ramai yang tak buat lah tu. So kita boleh start untuk buat. Kita rasa apa? Rasa tiba-tiba muka aku aliran darah dah. Aliran darah dah lancar. Betul tak?
Jadi cuba kalau kita buat 5 minit, memang bagus. Memang bagus. Memang sangat-sangat bagus. Okey. Good. Okey, ada lagi tu. Ada lagi? Ada pantang larang ke dengan pengambilan suplemen ni? Bagaimana untuk ibu yang menyusukan? Tak ada, sebenarnya tak adalah pantang larang sangat. Okey, tak ada, dia tak ada pantang larang sangat. So cuma kalau macam kita ingat, kita kata kalau walaupun dia suplemen yang bagus, dan dia juga untuk immunity, apabila seorang ibu mengandung tu dia nak masuk trimester kedua, dia tak payah makan. Trimester kedua tak payah makan. Maknanya dia macam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga silakan. Nak masuk bulan keempat tu tak payah makan, kerana masa tu janin tengah nak develop dia punya immune system. Kita tak nak ganggu dengan herba. Tapi kita boleh lebihkan minyak zaitun, kita boleh lebihkan madu. Okey. Boleh gitu. Makanlah lain tu. Untuk yang menyusukan. Yang menyusukan sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Cuma sebab macam orang takut sangat kalau ada ashwagandha tu. Sebenarnya tak ada apa sangat pun. Sebab dia kena, saya rasa macam dia kena tengok pada anak kita. Yelah, kalau sebab anak kita tak ada apa. Tak ada apalah. Sebab kalau kita nak ikutkan habatus saudah ni dalam apa-apa keadaan pun kita boleh ambil. Dan lagi satu nak cakap kan, walaupun kita rasa dia macam masam-masam manis kan, dia sangat bagus untuk orang diabetik. Kerana ashwagandha ni dia bagus untuk orang diabetik. Kita punya habatus saudah ni dia correct kita punya pankreas. Sangat-sangat bagus untuk orang diabetik. Orang diabetik silakan makan. Yes, betul. Okey. Apakah soalannya lagi? Okey. Pasal tadi saya nampak ada, seperti ada suplemen lain tak ada benarkan mengambil kafein. Macam Q ni macam mana? Boleh ambil kafein tak? Okey, begini ya. Ada selalunya ada salah pengertian tentang kafein. Okey. Kafein ni adalah booster yang sangat bagus kalau kita ambil pada waktu pagi. Okey, kafein apabila kita ambil kafein pada waktu pagi, kita dah boost kita punya energi. Maka kita boost kita punya energi. Setelah 1 jam atau sebelum 1 jam sebelum kita ambil kita punya kopi tu, kan, kita boleh makan suplemen. Apa-apa suplemen. Even orang kata homeopathy lah tak boleh makan. Tak ada, boleh sebenarnya. Jarak. Kopi tu taklah seteruk korang punya tahap apa punya air dalam tin tu, tahu tak? Kopi, kalau black coffee tu sangat bagus. Sebab black coffee pun ada juga antioksidan. Dia pun adalah nilai booster. Dia push kita punya tu kan. Tetapi kopi kita hanya boleh minum 1 hari 2 cawan saja maksimum. Jangan jadi addicted kepada kopi. Itu saja. Jadi kalau kita makan kopi, minum kopi sama ada sebelum 1 jam sebelum atau 1 jam selepas atau lebih lah. Gitu. Dia tak ada masalah pun. Kerana katakan kafein ni apabila dia bertemu dengan benda-benda makanan ke yang apa kan, dia ada reaction. Tapi kalau selepas 1 jam kita minum, dia tak jadi apa-apa. Dia tak jadi apa-apa. Jadi sebenarnya tak ada masalah sangat pun. Yang masalah dalam kopi tu adalah yang 3 in 1. 3 in 1. Yang 3 in 1 tu yang tak bagus. Sebab dia ada maltodextrin. Dia ada gula, dia ada maltodextrin. Dan maltodextrin pun tak bagus. Okey. Lagi apakah? Okey, ada yang nak bagi pastian lagi lah dengan Dr. Ayah, boleh tak terangkan semula pasal yang rest period yang nak makan cure tadi tu. Maksudnya makan sehari 2 session. Lepas tu rest sehari ke? Tak, makanlah 14 hari ke. Lepas tu rest lah. Ataupun kita makanlah 7 hari, rest 1 hari. Kalau kita makan 14 hari, rest 2 atau 3 hari. Macam tu. Ya, boleh faham kan? Tak kisah, asal pun ada rest sikit lah. Asal ada rest, ada rest period. Bukan kita makan tu aje, kita makan nasi lah, kita makan apa, kita kena ada rest period juga. Macam tu jugalah. Okey. Alright. So mungkin Dr. Ayah boleh buka soalan pada kita. Soalan-soalan. Tapi tadi kita dah bagi tu kan. Lepas tu kita sendiri lupa. Kan? Rasa saya ingat. Okey. Ingat kan? Ingat. Cuk. Okey, mengapakah? Soalan betul hadiah. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Hadiah apa hadiahnya? Hadiah semua orang suka madu lah. Okey. Kan? Semua orang suka madu lah, dan madu pun madu je lah. 3 je.
Tiga je. Tiga je cepat. Mengapakah? Bagi jawapan dulu. Mengapakah? Madu. Okey, nak type soalan. Okey, dengar soalan Dr. Ayah dan siapa cepat dan jawab Okey. dengan betul kena type. Mengapakah Baik. artis-artis lah, Mak Saleh lah, dia suka buat injection untuk menseksikan dia punya bibirnya. Mengapakah? Okey. Type. Type sekarang. Mengapa? Cepat. Okey, supaya sebab lajunya ni. Lajunya sebab gambar nak je kan? nampak awet muda. Nurul Auni kata sebab nak nampak awet muda. Saya nak lebih spesifik. Jarak ke gerak macam tu lah. Okey, dia spesifik sikit lah. Spesifik lah memang untuk awet muda. Macam Okey. untuk awet muda. Kenapa? 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 Untuk- Sebab Sekejap, supaya nampak muda. Sekejap, saya tengok awet muda. Senayah kata awet muda. betul. Awet muda ke? Itu je ke? Tu je. Memanglah semua untuk awet muda. Tapi Untuk kenapa? mengelakkan tua, bab mulut dan hidung boleh ke? Tak boleh tak. Jarak. Aku dah cakap Jarak jarak. bibir lebih dekat untuk awet muda. Itu yang betul. Jarak muda. Jarak muda. Jarak bibir antara hidung dengan bibir tu. Itulah yang kalau dekat semakin muda. Bibir lebih rapat dengan Betul. Bibir lebih rapat dengan hidung. nampak muda. Nampak lebih muda. Okey, Rosli Albanjari. Rosli Albanjari ambil. Okey. Tahniah kepada anda sebab jawab paling Yang paling tepat. cepat dan tepat lah. Rosli Albanjari. Tulis nama. Rosli Okey. Rosli nanti kena PM saya ya untuk bagi alamat lah untuk kita post hadiah. Okey, soalan yang kedua. Apa diri tu? Anak tahu je. Okey. Mengapakah kita perlu makan luban atau chewing gum? Mengapakah? Atau apakah kebagusan kita makan luban dengan chewing gum untuk apa? Efek. Apakah efek luban ataupun chewing gum kepada muka tu? Apa ke? Okey, makan lubat untuk menguatkan rahang dan memperbaiki saraf otak. Okey, lagi. Kuatkan rahang Okey. supaya muka tak cepat kedut. Betul. Okey. Untuk aktifkan otot muka supaya lebih banyak otot bergerak nampak awet muda. Betul, itu yang paling tepat. Betul. Siapa tu? Nurul Auni. Nurul Auni. Yeay. Mantap. Nurul Auni. Orang kat sini baru nak type yang 30,000. Nurul Auni, okey. Paling cepat dan tepat. Okey. Okey, tahniah. Dah 4 minggu tak dapat apa-apa ni. Baik. Kejap dulu. Okey. Lagi satu, Imam lagi apa? Baik-baik jawapan kawan. Okey. Lagi satu. Okey. Sebutkan 4 sahaja tempat untuk kita buat exercise muka tadi. Tadi kita dah buat ketuk-ketuk tadi 4 tempat. 4 tempat. Cepat. Tempat Untuk senaman ambil muka tadi. senang ambil muka. Ya, 4 tempat di mana ketukan tu. Ketukan tu dekat mana tu? Okey. Dia ada jawab dia tak tukang tahib dia tu. Berdebak. Sekejap. Okey, Suryati kata dahi, tepi mata, bawah mata, tepi telinga. Betul. Suryati. Okey. Kita nak tunggu lah lagi. Korang balik lah. Mana ni? Orang kat sini punya nak merebut hadiah tak dapat berminggu-minggu. Hari yang meninggal. Banyak tulis bukti. Ya Allah. Minggu depan Dah, dia bagi soalan. rezeki anda. Rezeki telah tertulis. Betul. Ya, Jangan rezeki lupa tertulis. Kio kita ada promo besok Sampai esok je. Sampai Beli esok dua, aja. Beli 2 free 1. Rugi tak beli. Rugi tak beli. Baik beli. Masa promo ni 1 hari je. Esok je hari tu. Untuk esok saja. 2 hari tapi esok lah setelah
Okey. Jadi jangan lupa untuk beli, masih ada sempat lagi untuk membeli. Sempat lagi. Satu promosi kita. So jangan rasa macam sayangnya makan satu je lah. Kalau saya mula memang makan dua. Makan dua. Sebab nak nampak Bila effect. sayang, kalau sayang diri, kita ni kena sayang diri. Betul, Kalau kita entah apa-apa benda alah yang Kita benda kena yang kita reward buat ni, diri. kita kena reward diri Yes. kita kan. Siapa yang nak sayang kita ni, rasa macam laki kalau betul sangat laki tu sayang sangat, yang ambil cure yang abang belikan kau 10. Itu benda alhamdulillah lah tu. Kalau kebiasaannya bang nak beli cure bang, buat pekak aje. Selalu macam itulah. Yelah. Jadi kena reward diri. So cara nak reward diri untuk cantik, Untuk sihat, untuk awet muda. Jangan lupa cure. Okay. Is cure. Cure Okay, is really cure. enjoy your talk. Okay, enjoy juga. Okay, alright. Jangan lupa. Jangan lupa. Ambil lah cure. Ambil lah Kena cure. ambil, macam mana pun kena ambil kan. Okay. Mula-mula je banyak kali. Lepas tu dah lama. Okay dah. Okay, insyaAllah akan dapat. So Okay. itu sahajalah. Itu sahaja daripada kami berdua. Jangan lupa untuk tonton lagi. Kalau kata nak tengok siaran ni lagi, nak belajar lagi apa ketuk-ketuk apa tu, boleh tengok dekat kita punya FB lah. Boleh tonton lagi dekat Aspirasi Segmen Zara sini. Boleh belajar bersama Okay, so bertemu lagi. Kita tak tahu program untuk Oktober macam mana. Dan kita akan informkan kepada anda. Itu sahaja daripada kami berdua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Bye. Aduh, macam ni lah. Aku bagi korang satu botol. Aku bagi satu. Kita mau buat Kepis perut je. Kita dah tulis ni macam tadi. Soalan tadi banyak. Soalan tak kena. Memang minggu depan bagi jawapan.